Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar Form 5 yang tengah tengah tonton video cikgu ni dengan apa? Dengan khusyuk lah kita katakan ya. Jadi hari ini cikgu nak mengajar sedikit je tak banyak ya. Berkaitan dengan bab yang ketiga iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tetapi cikgu nak sentuh satu subtopik saja iaitu subtopik yang terakhir iaitu berkaitan dengan amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Kalau korang nak subtopik yang lain, bab-bab yang lain, bab form 4 ke apa, boleh request saja dekat ruangan komen tu. Korang kan suka komen-komen kan? Jadi request saja dekat situ. Jadi cikgu kalau ada masa, insya-Allah cikgu akan buat video untuk korang dalam siri Faham Sejarah. Jadi untuk episod pertama ni sebenarnya cikgu nak ajar bab yang ketiga lah. Subtopik amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Sebelum itu perkenalkan diri cikgu, nama cikgu Cikgu Hakif, boleh panggil Sir Hakif, Cikgu Hakif, Sir Hakif, Cikgu Hakif. Bila aku ada lagi ke gelaran lain Tak ada lagi, Jadi boleh panggil lah apa-apa yang korang nak panggil pun cikgu tak kisahlah. Janji korang masuk kelas, korang faham apa yang cikgu nak ajar. Jadi amalan demokrasi dan pengasingan kuasa ini adalah satu subtopik yang amat penting. Pelajar Form 5 dengar ya, penting. Sebab apa? Sebab kalau awak boleh memahami bab ini, insya-Allah, ada jalan yang terang di hadapan. Maksudnya awak boleh faham bab 4, iaitu yang berkaitan dengan sistem persekutuan. Jadi kalau ada master faham bab yang ketiga, insya-Allah bab 4 tu dalam tangan je. Alright? Kalau tak faham lagi bab 3, nanti bab 4 awak terkial-kial. Awak sesat, awak kata apa benda yang aku belajar ni. Jadi awak perlu fahamkan dahulu bab yang ketiga, especially 3.4 ni. Sebab apa? Bab ini sangat penting untuk awak faham bab yang berikutnya. Alright. Jadi kita tengok dulu sebagai pengenalan ya. Kita tahu demokrasi berparlimen ni adalah salah satu ciri ataupun sistem pentadbiran di negara kita. Jadi sistem pentadbiran di negara kita ada dua, iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi demokrasi berparlimen tu salah satu sistem pentadbiran yang negara kita atau Malaysia gunakan. Jadi apa sebenarnya maksud demokrasi ni? Selalu korang dengar demokrasi. Apa benda demokrasi ni? Actually, kalau korang nak tahulah kan, perkataan demokrasi ini datang daripada bahasa Yunani, iaitu Demokratos. Cikgu pun tak tahulah cikgu pronounce betul ke tak. Demokratos. Cikgu tulis dekat sini. Macam mana nak tulis ni? Demokratos ya. Iaitu kita ada demo dan juga kratos. Alright. Jadi bila dia translate jadi bahasa Inggeris jadi demokrasi. Kemudian dalam bahasa Melayu demokrasi. Jadi perkataan asal dia adalah daripada bahasa Yunani. Demokratos, sebab kita dah belajar kan. Demokrasi ni dia berasal daripada tamadun Yunani. Dia dikembangkan oleh tamadun Yunani. Jadi demokratos, apa maksud demokratos ni? Demo itu sebenarnya maksud rakyat. Kratos pula membawa maksud kuasa. Jadi demokrasi ni apa benda ni? Kuasa rakyat. Lah mudah je. Jadi demokrasi sebenarnya bermaksud atau bermakna kuasa rakyat. Di mana rakyat mempunyai kuasa dalam pemerintahan negara. So macam mana pula dengan demokrasi berparlimen pula? Demokrasi berparlimen sama sajalah. Demokrasi itu kita tahu maksudnya kuasa rakyat. Berparlimen apa? Maksudnya untuk melantik ahli parlimen dalam pilihan raya. Kuasa rakyat untuk melantik ahli parlimen dalam pilihan raya.
Jadi ini bermakna dalam sistem demokrasi berparlimen, rakyat secara tidak langsung terlibat dalam pemilihan wakil untuk menyuarakan suara mereka. Jadi rakyat sebenarnya terlibat dalam pentadbiran negara. Bagaimana? Dengan melantik ahli parlimen. Dan ahli parlimen akan menyuarakan hasrat-hasrat rakyat di kawasan masing-masing dan menggubal undang-undang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Jadi itulah demokrasi berparlimen. Senang saja nak hafal. Kuasa rakyat untuk melantik ahli parlimen dalam pilihan raya dan terlibat dalam pemerintahan negara lah. Senang saja nak hafal. Alright. Itu cara cikgu. Cara kita dalam sejarah ni adalah untuk faham dahulu. Faham dahulu baru hafal. First step kita baca, second step kita faham, third step baru kita hafal. Bila kita faham, lagi mudah kita nak hafal. Baik. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan maksud demokrasi. Okay, jadi cikgu harap semua dah faham lah tu maksud demokrasi ya. Alright. So kita sambung pula. Okay, ciri demokrasi contohnya kita ada amalan, pilihan raya, kebebasan asasi serta pembahagian kuasa. Ciri demokrasi ni maksudnya sifat-sifat demokrasi. Samalah macam kita ni manusia, ada sifat, ada baik, ada jahat, ada kedekut. Demokrasi pun dia pun ada sifat dia. Okay, sifat dia adalah dalam sesuatu negara yang mengamalkan amalan demokrasi, dia mesti ada pilihan raya. Okay, negara yang mengamalkan amalan demokrasi, dia mestilah menjamin kebebasan asasi. Negara yang menjalankan amalan demokrasi mesti ada pembahagian kuasa. Contohnya Malaysia, Indonesia, Singapura, United States of America. Okay, mereka ni negara-negara ni negara demokrasi. Jadi dalam negara ini kita ada pilihan raya. Ada kebebasan asasi, ada pembahagian kuasa. Jadi macam mana kita nak tahu negara itu dia ada demokrasi ke tak? Kita tengok. First, ada pilihan raya tak? Yang kedua, ada kebebasan asasi tak? Yang ketiga kan, dia ada pembahagian kuasa tak? Kalau dia ada ketiga-tiga ni kan, maksudnya dia adalah negara demokrasi. Negara tersebut adalah sebuah negara demokrasi. Contohnya Malaysia. Negara kita ni, negara demokrasi ya ni. Dan ini adalah suasana pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2022. Pada bulan November tak silap cikgu. Okay, di mana ada pilihan raya umum untuk melantik ahli parlimen di seluruh Malaysia. Baik. Jadi ini adalah kita kata ringkasan apa yang kita nak belajar hari ini. Kita akan sentuh dua saja yang pengasingan kuasa dalam pemerintah ini dalam episod yang lain. Alright. Jadi pertama kita akan belajar berkaitan dengan kepentingan amalan pilihan raya. Dan kemudian kita akan sentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan kebebasan asasi. Ada 4 di sini. Okay, sebenarnya kebebasan asasi ada lebih daripada 4 lah. Ada banyak sebenarnya. Tetapi untuk sejarah ni, Form 5 ni, awak perlu tahu 4 sahaja. Alright. Kalau tak silap cikgu yang belajar pendidikan moral tu ada belajar lebih lagi. Dia belajar banyak lah yang belajar pendidikan moral. Okay, kalau nak tahu dengan lebih detail lagi, nak belajar lagi lebih spesifik lagi, boleh bertanya soalan, cikgu boleh jawab. Ataupun nanti awak masuk tingkatan 6, Form 6 dan awak akan wajib ambil satu subjek ini, nama dia pengajian am. Dalam subjek pengajian am tu awak akan belajar kebebasan asasi ini satu persatu dengan detail lah. Alright. Jadi untuk Form 5 ni belajar 4 sajalah cukup lah. Okay. So kita mulakan dengan ciri demokrasi yang pertama, iaitu amalan pilihan raya. Kenapa pilihan raya ini penting? Sebab dia menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pilihan raya ni dia macam bukti bahawa negara kita, negara Malaysia mengamalkan amalan demokrasi. Sebab dalam pilihan raya, rakyat
bebas memilih wakil atau calon yang mereka mahukan sebagai ahli parlimen mereka, ataupun ahli Dewan Undangan Negeri mereka kalau di peringkat negeri lah. Okey, dan ini menandakan wujudnya kuasa kepada rakyat. Maksudnya rakyat berkuasa, ada kuasa untuk memilih pemimpin yang mereka mahukan, okey, sebagai wakil kepada suara mereka di parlimen. Dan bila pilihan raya umum ini diadakan? Diadakan dalam tempoh 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun akan ada pilihan raya. Okay, secara umumnya lah, secara umumnya. Alright. Dan pilihan raya ini membuktikan amalan demokrasi yang dilaksanakan di Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehinggalah sekarang. Alright. Pada tahun 2023. Dan sebagai rakyat, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Memberikan mandat ini maksudnya memberikan amanah untuk membentuk kerajaan. Jadi apabila kita mengundi calon-calon dalam pilihan raya, ini bermakna kita memberikan mandat, memberikan amanah dan tanggungjawab kepada mereka untuk mentadbir negara kita. Itulah maksud mandat. Maksudnya memberikan amanah dan tanggungjawab. Dan warga negara yang layak mengundi siapa? Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Jadi awak semua nanti kan dah umur 18 nanti, automatik awak akan layak mengundi. Dan awak perlulah menunaikan hak dan tanggungjawab awak melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin. Jadi bila kita ni dah boleh mengundi, janganlah pula ponteng. Alright. Pastikan awak menjalankan tanggungjawab awak untuk mengundi supaya awak dapat memilih pemimpin yang awak rasa pemimpin itu baik untuk awak dan juga baik untuk negara. Dan ini adalah antara parti politik yang terlibat dalam pilihan raya untuk memperoleh mandat ataupun kepercayaan daripada rakyat untuk memerintah negara kita. Okay, sehingga 13 April 2023 ini data daripada SPR ya. Kita ada sejumlah 65 parti politik yang berdaftar. Jadi awak boleh baca sendirilah. Kita ada UMNO, kita ada BN, Barisan Nasional, kita ada PAS, PKR, DAP, Parti Sosialis, Parti Rakyat, Pejuang, Muda. Okay, di Sabah dan Sarawak pun mereka banyak sebenarnya parti-parti politik. Yang kita tak tahu pun, tak pernah dengar pun. Parti Sejahtera Angkatan Perpaduan, okay, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, kita tak pernah dengar pun. Tetapi di sana, okay, di Sabah dan Sarawak, siapa yang datang daripada Sabah dan Sarawak, hai cikgu ucapkan, okay, selamat menonton. Jadi inilah antara parti-parti yang ada di Sabah dan Sarawak. Alright. Jadi pastikan awak tahulah berkaitan dengan parti-parti ini untuk awak mengundi. Baik, seterusnya kita lihat pula bila kita ada pilihan raya ni, maka akan ada satu tempoh yang akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk parti-parti politik tadi berkempen. Sebab apa mereka mahu berkempen? Supaya rakyat yang akan mengundi mengenali calon dan rakyat dapat faham manifesto parti yang bertanding. Manifesto tu apa? Manifesto itu adalah janji parti-parti politik ataupun calon pilihan raya sebelum pilihan raya. Jadi mereka akan berjanji macam-macam lah. Contohnya kita nak repair jalan, kita tambah library, kita buat pusat hiburan ke apa, kita tambah pejabat pos ke apa sebelum pilihan raya untuk menarik undi daripada rakyat. Okay? Dan rakyat akan mengundi. Bila dia merasakan manifesto itu bagus, dia akan bandingkanlah manifesto parti A, manifesto parti B. Mana lagi bagus? Aku rasa A lagi bagus. Aku undi calon daripada parti A lah. Contohnya.
Alright, jadi itulah manifesto. Maksudnya janji, okay, yang diberikan oleh calon pilihan raya sebelum pilihan raya untuk menarik undi rakyat. Seterusnya dalam amalan pilihan raya, undi adalah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Okay, jadi bila awak dapat kertas undi, tak adanya dia suruh tulis nama ke, kelas ke, angka giliran ke, tak ada. Kertas undi tu hanya ada nama calon dengan lambang parti serta ada ruang untuk awak tandakan pangkah, okay, di tempat di calon yang awak berkenan lah, di calon yang awak nak undi. Okay, jadi tak ada siapa-siapa tahu awak undi parti apa. Okay, mak bapak kita pun tak tahu, parents kita, atuk nenek kita pun tak tahu. Yang hanya tahu kita undi siapa hanyalah diri kita sendiri dan juga Tuhan. Tapi kadang-kadang cikgu bila mengundi kan, kadang-kadang cikgu tak perasan pun cikgu undi apa. Bila cikgu tak tanda parti A, bila cikgu keluar, betul ke aku tanda parti A tadi ke aku tanda parti B? Lantak lah. Kadang-kadang macam tu. Alright, kadang-kadang macam tu. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang dalam tu kita berfikir banyak sangat nak undi apa ni kan. Tetapi jangan risau, as long as awak dah menjalankan tanggungjawab awak sebagai pengundi, kita serahkan segalanya kepada SPR untuk menentukan siapakah yang memenangi pilihan raya. Baik, dan undian ini akan dilakukan dengan menggunakan prosedur. Prosedur itu maksudnya proses lah. Jadi akan ada proses yang telus dan sistematik. Hanya telus. Contohnya bila awak nak pergi mengundi, akan ada saluran-saluran mengundi. Awak akan diberitahu berkaitan dengan saluran mengundi awak terlebih dahulu. Saluran mengundi itu maksudnya tempat awak membuang undi. Okay, tempat awak mengundi lah. Jadi sebelum pilihan raya nanti awak perlu chat ataupun semak dulu laman web SPR, pergi dekat My SPR dan awak masukkan nombor IC awak. Jadi dia akan bagi tempat mengundi awak dekat mana. Contohnya dekat sekolah menengah kebangsaan agama Batang Kali. Alright. Kemudian akan ada saluran awak. Contohnya saluran 7. Jadi bila awak pergi saja dekat sekolah tu, tanya petugas SPR, di manakah saluran 7? Jadi petugas SPR akan berikan tunjuk arah kepada awak untuk pergi saluran awak. Dan awak akan beratuh bersama-sama orang-orang lain lah yang berada di saluran yang sama. Dan bila awak masuk sahaja, nanti petugas SPR akan mengesahkan identiti awak. Jadi dia akan tanya awak bawa IC ke tak, awak perlulah berikan IC awak kepada dia dan dia akan mengesahkan identiti awak. Kemudian awak perlu celupkan awak punya jari telunjuk di belah kiri ni ke dalam dakwat kekal. Ke dalam dakwat kekal dan tarik tarik semua tangan. Jadi nampak nanti tangan awak itu akan diselaputi oleh dakwat kekal berwarna kebiru-biruan. Lama-lama ungu-ungu sikit. Tahu tak kenapa kita perlu ada dakwat kekal tu? Sebenarnya kita ada dakwat kekal tu untuk mengelakkan orang daripada mengundi lebih daripada sekali. Sebab semua orang boleh undi sekali saja. Pada waktu yang sama sekali sajalah. Kalau ada satu pilihan raya, maksudnya setiap orang ada hak untuk memberikan satu undi saja. Jadi macam mana kita nak identify orang ni dah mengundi ke, orang ni belum mengundi ke? Kan kita tak ada nama. Bila kita ada kertas undi, dalam kertas undi tu kita tak tulis nama. Jadi kita tak boleh identify siapa yang dah mengundi, siapa yang tak mengundi. Hanya ada salah satu cara saja untuk kita identify, untuk kita kenal pasti siapa yang dah mengundi, siapa yang belum mengundi, iaitu dengan kita tengok jari dia. Kalau jari dia tu dah dah ada color-color, dan maksudnya dia dah celup lah tu dalam dakwat dan maksudnya dia dah mengundi. Jadi dia tidak akan dibenarkan untuk mengundi semula kali kedua. Jadi ini menjamin sistem pilihan raya yang telus dan juga adil. Bukannya saja celup tu, buat apa celup ni? Bila tanya buat apa nak celup dakwat ni? Rupa-rupanya nak discount T-Life. Nak discount T-Life, nak discount Texas Chicken, KFC dan sebagainya, apa-apalah. Padahal celup tu sebenarnya untuk mengelakkan awak mengundi 2 kali. Untuk mengelakkan penipuan lah. Ada orang nak menipu,
okey, parti ni bagi duit, pergi undi sekali lagi. Okey, boleh. Jadi kita dapat detect bahawa dia dah mengundi sebab apa? Dia dah ada color-color lah jari dia. Okey. Jari telunjuk dia telah diwarnakan. Alright, jadi ini dapat mengelakkan penipuan undi. Okay, bukannya cop-cop tu tujuan utama dia untuk dapat diskaun. Korang ni memang. Okay, tetapi boleh jugalah nak dapat diskaun. Okay, dan sebagainya. Tetapi tujuan utama dia adalah untuk mengelakkan penipuan. Sebab semua orang hanya layak mengundi sekali sahaja dalam satu pilihan raya. Alright, jadi faham ya pasal amalan pilihan raya ya. Bila awak faham, insya-Allah, okay, bab ni dah tak ada masalah. Seterusnya kita akan pergi pula berkaitan dengan ciri demokrasi yang seterusnya, iaitu kebebasan asasi, okay, ataupun hak asasi. Jadi apa tu hak asasi? Apa itu kebebasan asasi? Itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Maksudnya bila awak lahir saja di muka bumi ini, okay, dan awak lahir kat Malaysia ke kat mana ke, lepas tu awak merupakan rakyat Malaysia, automatik, okay, awak akan mendapat hak asasi manusia. Alright, berdasarkan undang-undang. Jadi undang-undang apa yang bagi kita hak asasi manusia? Undang-undang tu kita panggil dia Perlembagaan Persekutuan. Anda belajar kan Perlembagaan Persekutuan di bab yang kedua. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara. Yang menjadi rujukan utama dalam pentadbiran negara. Jadi, selain daripada itu, Perlembagaan Persekutuan juga menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan ataupun hak asasi. Contohnya kebebasan diri, kebebasan untuk beragama, hak dalam pendidikan, serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Okey, dan kerajaan sebenarnya telah menubuhkan satu suruhanjaya atau institusi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang dekat Malaysia. Institusi atau suruhanjaya itu dinamakan Suhakam ataupun Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Yang ditubuhkan di bawah Akta Suhakam 1999 ataupun Akta 597. Jadi Suhakam ni dia punya slogan adalah hak asasi untuk semua. Jadi fungsi dia, function Suhakam ni sangat penting. Alright, function dia yang pertama adalah mempromosikan hak asasi manusia. Jadi dia akan pergi buat kempen, bengkel, dia pergi ke sekolah-sekolah, alright, ke event-event untuk bagi tahu rakyat berkaitan dengan hak asasi yang dilindungi dalam Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang antarabangsa. Alright. Selepas itu, Suhakam ni juga ada peranan untuk melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Tak kira lah orang tu rakyat Malaysia ke, bukan rakyat Malaysia ke, pelarian ke, migran ke. Suhakam bertanggungjawab untuk melindungi hak asasi semua orang. As long as selagi mana orang itu berada di tanah Malaysia. Jadi contohnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita merasakan hak asasi kita ditidakkan, kita boleh membuat aduan kepada Suhakam. Okey, pelarian. Okey, contohnya pelarian Rohingya itu. Okey, mereka dieksploitasi ke apa ke, okey, pekerja migran daripada Bangladesh dieksploitasi oleh majikan ke, okey, ditahan secara tidak sah ke. Jadi mereka boleh membuat aduan kepada Suhakam dan Suhakam akan buat satu laporan dan penyiasatan atas perkara tersebut. Jadi itulah fungsi Suhakam. Baik. Seterusnya kita tengok apakah kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Contoh-contoh kebebasan asasi. Sebenarnya ada banyaklah. Okey, ada banyak daripada perkara 5 sampai perkara 13 dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan tu dia ada beratus-ratus perkara. Okey,
Jadi perkara 5 sampailah perkara 13 tu berkaitan dengan kebebasan asasi. Jadi ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebenarnya kita ada 9 hak asasi dalam perlembagaan tersebut. Tetapi dalam silibus sejarah, okay, nasib baik, nasib baik ke nasib tak baik? Okay. Nasib baik awak hanya belajar 4 saja. Hak kebebasan diri, pendidikan, kebebasan agama dan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Jadi 4 ini sahaja yang ditekankan untuk silibus sejarah awak lah. Kalau nak belajar lebih lagi, ada dalam kelas pendidikan moral dan juga dalam STPM, pengajian am semester 1. Jadi kalau berminat boleh ambil. Alright. Kita pergi dengan kebebasan asasi yang pertama, iaitu kebebasan diri. Dalam kebebasan diri ini, huraian dia adalah tiada seorang pun boleh diambil nyawanya kecuali mengikut undang-undang. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tiada seorang pun boleh dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang juga. Jadi apa maksud ni cikgu? Saya tak fahamlah ayat dia. Ni cikgu pun rasa ayat dia terlalu tinggi juga. Okey. Tapi tak apa, cikgu terangkan. Jadi dia ada 2 perkara di sini. Pertama, tidak boleh seseorang itu diambil nyawanya. Ni yang pertama. Okey. Yang kedua, tidak boleh dilucutkan kebebasannya. Apa maksudnya? Okey, kita pergi yang pertama dulu ya. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya. Okey, awak kena faham ya, hak ni adalah di antara kita dengan kerajaan. Di mana kerajaan antara individu lah, individu dengan kerajaan, di mana kerajaan tidak boleh sesuka hati menjejaskan hak asasi kita yang telah diberikan dalam perlembagaan kecuali mengikut lunas undang-undang. Jadi yang pertama, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya kecuali mengikut undang-undang. Ini bermaksud kerajaan tak boleh sesuka hati nak bunuh kita. Tiba-tiba askar datang ketuk pintu. Assalamualaikum. Nak datang buat apa? Nak tembak kepala kau. Pom, kena. Nak tembak. Headshot. Polis datang tiba-tiba. Ambil pistol tembak kita. Boleh ke? Tak boleh. Okay? Pihak kerajaan, agensi kerajaan tak boleh membunuh kita sesuka hati. Kecuali mengikut undang-undang. Ada ke undang-undang yang membenarkan untuk kerajaan membunuh kita? Sebab dia kata, okay, kerajaan tak boleh ataupun tiada seorang pun yang boleh membunuh kita kecuali kalau undang-undang membenarkannya. Kecuali kalau ikut undang-undang. Awak fikir, ada ke undang-undang yang membenarkan kerajaan membunuh orang? Atau membenarkan manusia membunuh orang? Kita saling membunuh, ada ke? Tak ada. Okay. Pertama, ada tak undang-undang yang membenarkan kita ni, manusia saling membunuh sesama manusia lain? Tiada. Okay. Tiada undang-undang yang membenarkan manusia untuk membunuh manusia sesama lain. Jadi kita tidak boleh membunuh atau mencederakan mana-mana manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ke undang-undang yang membenarkan kerajaan untuk membunuh manusia, untuk membunuh kita? Ada ke? Fikir sejenak. Jawapannya ada. Ada undang-undang yang membenarkan kerajaan untuk membunuh kita. Undang-undang apa tu cikgu? Undang-undang berkaitan dengan hukuman mati. Hukuman gantung sampai mati. Pernah dengar kan berkaitan dengan hukuman mati? Jadi sebagai contoh, okay, awak telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah kerana membunuh. Dan salah satu hukuman yang diberikan kepada pembunuh adalah hukuman mati. Hukuman gantung sampai mati. Jadi kerajaan boleh dengan secara sah menggantung awak sampai mati. Menghukum awak untuk dijatuhkan hukuman mati. Alright. Jadi tapi tak boleh tiba-tiba lah. Tak boleh tiba-tiba secara random dia datang nak bunuh awak. Tak boleh. Awak perlu masuk mahkamah. Perlu dibuktikan dahulu bahawa awak bersalah. Barulah awak boleh dikenakan hukuman mati. Right.
Jika awak pembunuh lah. Cikgu harap tiada sesiapa lah yang buat jenayah sebegitu. Alright, jadi itu yang pertama. Maksudnya kita tak boleh membunuh orang dan kerajaan juga tak boleh membunuh kita kecuali kalau ada undang-undang yang membenarkannya seperti hukuman mati. Seterusnya, ni tidak boleh kita dilucutkan kebebasan kita. Ini bermaksud tidak boleh kita ditahan secara tidak sah, digaris secara tiba-tiba. Maksudnya kebebasan kita dihadkan tanpa justifikasi. Tak boleh tiba-tiba polis datang, tiba-tiba nak tangkap awak secara random. Meh sini kau, aku nak garing kau lah. Sebab apa? Sebab muka kau ni hodoh sangat. Tak boleh. Okay, kalau polis ke, nak tentera ke, immigration ke, nak tangkap kita, nak tahan kita, perlu ada undang-undang yang membenarkannya dahulu. Dia perlu mengikut undang-undang dahulu. Kalau tak ada undang-undang yang membenarkan kita ditangkap, tak boleh ditangkap random-random. Tiba-tiba ketuk pintu rumah, saya nak tangkap anak awak. Sebab apa? Sebab anak awak ni dia fail sejarah. Jadi dia perlu masuk penjara. Tak boleh. Tak ada undang-undang yang kata bahawa kalau fail sejarah, SPM perlu masuk penjara. Jadi tak boleh polis tangkap awak dalam tangkap awak tiba-tiba nak gari awak sebab awak fail sejarah SPM. Tak boleh. Sebab tak ada undang-undang. Okay, yang membenarkannya. Melainkan kalau contohnya cikgu pergi merompak di 7-Eleven. Okay, cikgu balik rumah. Okay, cikgu happy lah dapat merompak. Happy ya, merompak kan. Dapat lah dalam 2 juta tu 7-Eleven besar lah HQ. Tak main lah 7-Eleven kecil-kecil. Cikgu terus pergi HQ. Okay, dan cikgu merompak, tiba-tiba polis datang. Polis kata, encik, kami menahan encik kerana encik disyaki merompak di HQ 7-Eleven di Kuala Lumpur. Boleh atau tidak ditangkap cikgu? Boleh. Sebab apa? Sebab undang-undang membenarkan polis untuk menangkap orang yang disyaki melakukan kesalahan jenayah. Jadi dia boleh gari cikgu. Dia boleh melucutkan kebebasan cikgu, boleh bawa cikgu secara paksa ke balai polis untuk menyiasat. Okey, sama ada betul atau tidak cikgu yang merompak 7-Eleven tu tadi. Jadi barulah kebebasan kita boleh dilucutkan. Okay, tak boleh tiba-tiba secara random tiba-tiba macam dalam game PUBG, Free Fire tiba-tiba nak tembak orang ke, okay, dalam game tiba nak gari orang ke, tak boleh. Ini kehidupan sebenar, di kehidupan sebenar, polis, agensi penguatkuasaan semua kalau nak menangkap awak, nak menggari awak, nak bawa awak ke kesiasatan, alright, ke dalam nak tahan awak dalam penjara, lock up ke apa, perlu ada undang-undang yang membenarkannya. Kalau tak boleh. Sebab apa? Ini akan kita kata menjejaskan awak punya kebebasan diri, akan melanggar perlembagaan. Jadi sebab itulah undang-undang sangat penting. Sebab itulah nak jadi polis ke, nak jadi bomber ke, bukan saja kena gagah dan perkasa, tetapi perlu juga tahu berkaitan dengan undang-undang negara. Kalau gagah perkasa semata-mata tapi tak faham undang-undang, tak boleh juga. Macam mana nak menjalankan pemerintahan? Sebab awak perlu faham perlembagaan, perlu faham akta polis, undang-undang polis dan sebagainya. Jadi itulah maksud kebebasan diri. Lama pula cikgu. Supaya cikgu nak awak faham semua ini. Sebab ini adalah hak awak semua ni. Hak-hak kita semua ni. Awak ada hak semua ni. Jadi awak perlu faham perkara ini dengan baik. Alright? Dan kebebasan diri juga awak ada bila awak kena ditangkap tu kan. Macam cikgu tadi merompak tu cikgu kena tangkap. Tu cikgu boleh ada hak untuk call cikgu punya lawyer. Jadi maksudnya cikgu ada hak untuk melantik peguam, untuk defend, untuk membela cikgu lah. Rupa-rupanya bukan cikgu tetapi kembar cikgu. Cikgu ada kembar. Muka sama. Jadi lawyer cikgu tu lah akan bagi tahu polis ni bukan dia ni. Ini kembar dia, tengok. Dia ada tak lalat kat sini. Anak guam saya mana ada. Nampak? Jadi itulah hak kita dalam perlembagaan berkaitan dengan kebebasan diri. Maksudnya kita tidak boleh diambil nyawa sesuka hati oleh sesiapa sahaja atau oleh kerajaan, dan kebebasan kita tidak boleh dilucutkan. Okay, polis tak boleh sesuka hati menangkap kita sesuka hati kecuali mengikut undang-undang. Okay, kecuali kalau undang-undang membenarkannya.
Baik, cikgu harap awak semua faham ya. Kalau tak faham, bolehlah tulis di komen. Tulis di komen dan cikgu akan explain lagi lah. Kemudian, yang kedua kita ada hak berkenaan dengan pendidikan. Pendidikan. Contohnya, alright, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara, terhadap rakyat atas alasan agama, ras atau kaum, keturunan atau tempat lahir dalam pendidikan. Apa maksudnya? Maksudnya contohlah kalau kita ada orang Melayu, orang Cina, orang India. Okay. Orang Melayu ni dia nak masuk sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC. Sebab best lah belajar dekat situ. Dapat belajar bahasa Mandarin, okay, dan sebagainya. Alright, fasiliti yang baik, ada aircon kan, baik masuk SJKC kan. Jadi mak bapak dia, orang Melayu, ni orang India ni nak hantar dekat sekolah SJKC. Jadi tak boleh sekolah tu kata, oh tak boleh, ini sekolah orang Cina saja boleh masuk, tak boleh. Sebab apa? Kalau sekolah itu merupakan institusi kerajaan, dia tidak boleh mendiskriminasikan pelajar-pelajar, murid-murid dari segi agama dia ke, dari segi kaum dia ke, keturunan dia ke, tempat lahir dia ke. Tak boleh. Tak boleh dia kata awak tak boleh masuk sekolah ini sebab awak agama Islam. Tak boleh. Awak tak boleh masuk sekolah ini sebab awak adalah kaum Melayu. Tak boleh. Tak boleh ada diskriminasi. Okay, diskriminasi ni masuk seorang dia kasih, seorang dia tak kasih. Itu masuk diskriminasi lah. Alright. Tak boleh. Jadi dalam institusi pendidikan, terutama sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, yang ada kebangsaan semua ni, ini bermakna mereka adalah sekolah kerajaan. Dan mereka, sekolah-sekolah ini tidak boleh mendiskriminasikan, tidak boleh menolak murid-murid atas sebab alasan bahawa atas sebab agama mereka, atas sebab kaum mereka, keturunan mereka atau tempat lahir mereka. Alright, jadi sekolah-sekolah ini perlu menerima, okay, dengan seadanya. Right, sebab tu lah awak tengok dekat sekolah Cina, sekolah jenis kebangsaan Cina. Alright, mereka ada orang Melayu yang belajar, ada orang India yang belajar, bukan saja orang Cina. Di sekolah jenis kebangsaan Tamil pun ada orang Melayu yang belajar di sana, bukan saja orang India. Di sekolah kebangsaan pun ada orang Melayu, orang Cina dan orang India yang belajar. Sebab apa? Sebab tak boleh ada diskriminasi di dalam institusi pendidikan. Okey, faham? Kemudian kita ada kebebasan beragama, di mana Islam adalah agama persekutuan. Ini bermakna Islam merupakan agama bagi seluruh Malaysia. Agama rasmi di negara kita. Maksudnya kerajaan boleh memberikan peruntukan kewangan kepada institusi-institusi Islam, contoh macam JAKIM. Kerajaan boleh menubuhkan institusi Islam. Contohnya kita ada JAKIM lah biasanya kan. JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang tanda-tanda halal tu. Nak beli makanan tengok halal ke tak? Kita orang lah. Kalau orang Islam nak beli makanan halal, kalau di supermarket ke apa, kita orang akan tengok ada tak tanda halal JAKIM tu. Jadi JAKIM itu ditubuhkan oleh kerajaan persekutuan. Dan ini merupakan tanda atau bukti lah bahawa agama Islam adalah agama persekutuan di negara kita. Kemudian kita juga ada yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong salah satu fungsinya adalah sebagai ketua agama Islam di wilayah persekutuan dan di negeri baginda. Contohnya kalau yang di Pertuan Agong yang sekarang, Sultan Abdullah, iaitu Sultan Pahang. Jadi di Sultan Pahang tu, dia ketua agama Islam untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, serta ketua agama Islam untuk negeri Pahang. Selepas itu kita juga ada sultan-sultan lain dan raja-raja. Raja-raja Melayu dan sultan. Alright, contoh Raja Perlis, Sultan Selangor, Sultan Johor. Mereka pun berfungsi sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Sebagai contoh, mereka ada kuasa untuk memberikan tauliah penceramah agama. Lepas tu mereka juga ada kuasa untuk melantik mufti dan sebagainya. Jadi itu adalah kuasa yang diberikan kepada ketua agama, yang melambangkan Islam adalah agama persekutuan atau agama rasmi
Malaysia. Baik, tetapi walaupun Islam ini adalah agama persekutuan, agama-agama lain, contohnya kita ada agama Kristian, Hindu, Buddha, boleh diamalkan. Alright, bebas diamalkan. Tidak ada sekatan terhadap agama-agama lain untuk diamalkan. Alright, maksudnya boleh membina kuil ke, gereja ke, tokong ke, tiada sekatan terhadap perkara tersebut. Alright, penganut agama lain bebas mengamalkan agama mereka. Alright, tidak ada sekatan. Alright, jadi agama lain, penganut agama lain ni, diorang bebas menjalankan ataupun merayakan upacara keagamaan mereka, beribadat dengan cara mereka. Sama juga macam kita orang Islam, kita pun bebas mengamalkan agama kita dan sebagainya, dan kita perlu saling menghormati antara agama. Alright, kita perlu hormatlah setiap agama, alright, yang ada di negara kita, dan hormat setiap penganut-penganut agama ini. Jangan kita menghina agama orang lain. Alright, jadi ini tidak dibenarkan dan salah di sisi undang-undang. Baik, seterusnya kita ada kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Okey, dan kita berhaklah sebagai rakyat, sebagai warga negara, kita berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman. Okey, secara aman ya. Bukannya awak buat perhimpunan, buat himpunan demonstrasi, kemudian awak bawa pistol. Okey, kemudian awak buat rusuhan, awak baling-baling botol. Awak mencederakan orang, awak menggunakan kekerasan. Jadi, perlembagaan tidak melindungi perbuatan seperti itu. Sebab perlembagaan hanya melindungi kebebasan bersuara dan berhimpun secara aman sahaja. Kalau tak aman, tak bolehlah awak tidak dilindungi. Maksudnya, awak boleh diambil tindakan undang-undang. Tak boleh bila awak pergi buat demonstrasi, awak mencederakan orang, tiba-tiba polis nak tangkap awak kata, mana boleh? Okey, kami ada kebebasan berhimpun. Padahal kebebasan berhimpun itu adalah secara aman. Okey, kita boleh berhimpun, kita boleh mengadakan demonstrasi, turun semua, tapi perlulah dijalankan secara aman dan tidak menggunakan kekerasan. Jadi jadilah seorang rakyat yang bijaksana. Dan kita juga ada kebebasan untuk membentuk persatuan, nak bentuk syarikat ke, nak buat syarikat ke, nak buat restoran ke, nak buat apa-apa, silakanlah buat. Okay, janji tidak melanggar undang-undang negara. Kemudian, prinsip kebebasan asasi yang awak perlu tahu adalah, kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak, tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Jadi kebebasan asasi tadi semuanya boleh disekat oleh undang-undang. Dia bukannya absolute rights, dia bukannya tidak terbatas, tapi hak-hak ini adalah terbatas. Kita perlu ingat, sebagai rakyat kita bukan sahaja ada hak, tetapi kita juga ada tanggungjawab untuk memastikan ketenteraman negara, keamanan negara dan kesejahteraan awam terjamin. Alright, contohnya lah, kebebasan bersuara dikawal oleh Akta Hasutan dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Maksudnya kita memang bebas bersuara, melontarkan pendapat, melontarkan idea kita, tetapi kita tidak boleh mengembangkan perasaan niat jahat untuk tujuan pemerusuhan antara kaum. Kita tak bolehlah menghasut kaum-kaum tertentu untuk membenci kaum yang lain, menghasut kumpulan-kumpulan agama tertentu untuk membenci agama yang lain. Tak boleh, sebab itu akan melanggar Akta Hasutan dan itu akan menyebabkan perpecahan kaum. Kita dah tahu kan, kalau ada perpecahan kaum ni buruk padahnya. Dia akan ada rusuhan, akan ada pembunuhan, pembantaian dan sebagainya. Dan ini kita tak nak. Sebabkan itulah kita ada undang-undang ini
untuk memastikan ketenteraman, maksudnya untuk memastikan keamanan dan juga kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Alright, jadi kita tidak boleh menghina agama lain, menghina kaum lain, malah menghina raja-raja Melayu. Itu adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang di negara kita. Right? Kita boleh bagi nasihat, tidak mengapa, bagi nasihat, melontarkan idea dan pendapat kita asalkan kita tidak menghina. Bila awak menghina dengan jelek sekali, dengan kotor sekali, menggunakan kata-kata sumpahan, mencarut, itu sudah melebih. Itu bukan budaya Malaysia. Right? Mencarut. Okay, kadang-kadang netizen ni kita yang menulis kat Facebook ni, kadang-kadang bila kita menulis, buat fake account, kita mencarut lah, apalah. Awak ingat polis tak dapat identify ke awak ni siapa? Right. Jadi dalam kita bermedia sosial, pastikan, ini pesanan khidmat masyarakat lah, dalam kita dekat media sosial, Twitter ke, Facebook ke, Instagram ke, pastikan bahawa apa yang kita tulis itu tidak akan memudaratkan ketenteraman awam. Okay, janganlah kau ni nak asyik kerja nak mencarut saja. Alright, gunakanlah mulut itu untuk perkara yang lebih baik. Baik. Okay, jadi itulah prinsip ataupun kebebasan asasi. Alright, kita bebas, contohnya kita bebas bersuara, tetapi kita tidak boleh menghina agama lain. Kita tidak boleh bersuara untuk menghina orang lain. Alright, sama jugalah. Okay, contohnya kebebasan asasi yang lain lah. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain kebebasan asasi disekat adalah ketika COVID-19. Ingat tak? Ketika COVID-19, suatu negara kita sedang mengalami wabak coronavirus yang sangat teruk pada tahun 2020. Alright, kerajaan telah mengisytiharkan darurat. Alright, dan bila dalam darurat, hak-hak asasi kita telah disekat. Sebab apa? Sebab adanya Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Di mana semua orang perlu duduk di dalam rumah. Kalau nak keluar beli barang, hanya wakil keluarga sahaja yang boleh keluar. Dan perlu membawa, kita kata time tu kena bawa IC, kena bawa IC lah untuk mengesahkan, sebab nanti akan ada roadblock. Polis akan bawa roadblock dan polis akan tanya, betul ke awak ini duduk dekat sini? Okay. Kalau betul-betul boleh pas beli barang. Nampak? Jadi itu adalah salah satu sekatan terhadap kita punya kebebasan untuk bergerak. Kita juga ada freedom of movement, kebebasan untuk bergerak. Ni tak termasuklah dalam silibus awak. Salah satu lagi kebebasan yang disekat ketika COVID-19 itu adalah kebebasan beragama. Awak perasan tak? Kenapa? Contohnya masjid-masjid ditutup. Solat jemaah tidak dibenarkan di masjid-masjid. Sewaktu COVID tu bila yang teruk lah. Bila lama-lama COVID dah reda, boleh balik kita buat solat jemaah dan sebagainya. Sewaktu COVID tu memang teruk. Ada beribu-ribu kes. Beribu-ribu orang mati. Jadi sewaktu itu, kerajaan telah membuat satu keputusan bahawa solat berjemaah di masjid tidak dibenarkan. Semua solat dekat rumah sendiri sahaja. Jadi itu adalah sekatan terhadap kebebasan beragama yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memastikan kesihatan dan ketenteraman serta kesejahteraan masyarakat terjamin. Takutlah pula bila kita pergi solat berjemaah ni, kita akan berkumpul ramai-ramai, dan ini akan menyebabkan COVID-19 tu tersebar lagi. Dah lah time tu vaksin pun tak ada lagi. Jadi untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, untuk mengelakkan COVID-19 ini terus meliar, jadi kerajaan terpaksalah menghentikan atau menyekat kita punya kebebasan beragama buat sementara waktu. Dan mufti pun telah mengeluarkan pendapat atau fatwa bahawa perkara ini dibenarkan. Sebab dalam Islam kita perlu menjaga nyawa kita. Alright. Dan ini pun dibenarkan dalam agama Islam lah, mengikut pendapat mufti. Jadi semua orang perlu follow, perlu ikut arahan tersebut ketika itu. Jadi faham ya kebebasan asasi dan sekatan yang dikenakan kepadanya. Baik, untuk bab pengasingan kuasa dalam pemerintahan ini dia sedikit banyak.
Okay, jadi untuk bab ini, cikgu akan sambung dalam video yang seterusnya, video bahagian kedua. Jadi cikgu harap awak semua fahamlah apa yang cikgu bebel-bebelkan tadi. Kalau tak faham, boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau ada bab-bab form 4 ke, form 5 ke, yang korang nak request, yang awak semua nak request supaya cikgu buat video, cikgu buat slide, awak boleh request di ruangan komen. Dan insya-Allah kalau cikgu ada masa, cikgu akan buatlah video tersebut dan upload, muat naik di channel YouTube cikgu untuk siri Faham Sejarah. Baik, jika tak ada apa-apa, jadi itu sampai situ sahaja kelas kita hari ini. Nantikan video cikgu bahagian kedua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.